esok exam? InsyaAllah. Okey. Jadi kita nak mulakan terus kelas kita. Cikgu pun dah rekod dan kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, habis. Okey, cikgu ucapkan selamat datang kepada semua yang rasa dah habis exam tu. Janganlah lega sangat. Maksudnya bila kita dah habis exam ni, kita ada tempoh untuk kita bersedia menghadapi ke tingkatan 3. Tak adalah rushing dan tak adalah terlalu senang lenang. Kamu kena jadi tengah-tengah. Itulah nasihat daripada cikgu. Okey, jadi kita dah nak teruskan dah kepada kelas kita. Kelas kita untuk hari ini kita nak belajar bab yang ramai orang tak suka. Cikgu pun pelik kenapa ramai orang tak suka. Okey, iaitu bab 13. Bab 13 ni pasal apa? Cikgu nak dengar suara sikit. Bab 13 ni pasal apa? Tak ada suara dah. Siapa-siapa? Bab 13 ni pasal apa? Lupa. Ni bab 13. Kebarangkalian mudah. Hari ni kita nak belajar tentang cara kira kebarangkalian mudah. Kebarangkalian mudah. Okey. Kenapa ramai orang tak suka bab 13? Hafif suka tak bab 13 ni, Hafif? Hafif suka, Hafif, bab 13 ni? Ya, so memang saya tak suka. Memang tak suka. Kalau cikgu tanya Portia minat tak dengan bab 13? Minat. Okey tak. Okey, bab 13 ni selalunya adalah bab yang orang tak tahu nak jawab macam mana. Padahal soalannya mudahnya. Okey, cikgu bagi tahu reason. Kenapa ramai pelajar tak suka jawab soalan bab 13? Yang pertama adalah soalan diberi dalam kenyataan. Diberi dalam kenyataan. Maksudnya soalan-soalan kebarangkalian mudah ni adalah semua banyak sangat perkataan dia. Contoh, kita pergi kepada bab kebarangkalian mudah. Semua kita tengok perkataan. Semua kita tengok perkataan. Jadi ni A, B, C semua kita tengok perkataan. Ni kalau kita pergi ke bawah sikit, aduh banyaknya huruf. Jadi bila banyak sangat huruf kat sinilah antara sebabnya ramai yang tak suka. Okey. Jadi tak apa. Cikgu akan terangkan apa tu tentang kebarangkalian mudah. Jadi kebarangkalian mudah ni kamu janganlah cakap kamu tak suka sebab apa? Sebab dia ada kenyataan. Sebab soalan tu memang akan datang dengan kenyataan. Maksudnya soalan tu akan datang dalam keadaan ayat dia panjang berjela-jela. Ayat dia panjang berjela-jela. Okey. Jadi kita tengok kepada muka surat yang pertama, kebarangkalian mudah. Okey. Jadi perkara pertama yang kamu kena faham, dalam nombor 1 ni, dalam nombor 1, kita nak kena kenal pasti. Ni tahu cikgu ambil tajuk dia. Mengenal pasti. Ni dia. Mengenal pasti. Mengenal pasti ni ada 3 cara. Yang pertama adalah ini, mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Apa maksud mustahil berlaku? Mustahil berlaku ni adalah memang tak akan berlaku. Memang tak akan berlaku. Okey, yang kedua, ni adalah tidak akan berlaku. Tidak, ni nota tau. Tidak akan berlaku. Contoh kan, cikgu cakap tentang markah matematik kamu 150. Markah matematik kamu dalam exam
kamu tiba-tiba dapat kertas, kamu dapat 150%. Portia, boleh ke kita dapat markah 50%? Tak dapat. Tak boleh. Kalau kita cakap markah matematik kita, markah matematik kita adalah, cikgu cakap markah mat kita, adalah sama dengan 150%. Macam mana nak 150% kalau full mark dia, full mark untuk soalan ni adalah 100%. Jadi itu dia. Itu dia. Itu yang dimaksudkan dengan mustahil berlaku. Jelas ke semua? Boleh faham untuk mustahil berlaku? Jelas. Okey, baik. Okey, yang kedua, pasti berlaku. Pasti berlaku. Okey, pasti berlaku ni kita kena cakap memang akan berlaku. Memang akan berlaku. Apa situasi yang memang akan berlaku? Ini contoh. Ini adalah contoh. Pasti akan berlaku tu maksudnya bila seseorang jawab exam, dia akan dapat markah. Ya ke dia akan dapat markah? Memang akan dapat markah. Sebab apa? Sebab dia ambil periksa. Jadi setiap orang yang ambil periksa akan dapat keputusan peperiksaan dia. Jadi itu adalah contoh pasti berlaku. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jadi itu nombor 2. Kemudian kita pergi kepada nombor 3. Kita pergi kepada nombor 3. Mungkin berlaku. Apa yang dimaksudkan dengan mungkin berlaku? Mungkin berlaku dekat sini boleh jadi. Dia boleh jadi. Boleh jadi. Maksudnya dia boleh berlaku. Dia boleh berlaku. Boleh berlaku. Dan dia juga mungkin tak boleh berlaku. Itu adalah mungkin berlaku. Maksudnya dekat situ kita ada 3 jenis keadaan. Kita ada 3 jenis keadaan. Yang pertama adalah mustahil berlaku. Cikgu bagi contoh mustahil berlaku. Dekat sini markah periksa dapat 150. Jadi cikgu cakap markah periksa akan dapat 150. Macam mana nak dapat 150 kalau full mark dia adalah 100? Okey. Pasti berlaku. Cikgu nak kamu semua pastikan mat saya lulus. Jadi mat lulus pasti berlaku. Okey. Jadi dekat sini ubah mindset kita. Ada orang dia letak mat lulus ni dekat mungkin berlaku. Tapi cikgu nak kamu upkan. Pasti berlaku dekat situ adalah sesuatu yang memang kamu target akan jadi. Jelas ke semua? Boleh faham? Lepas ni kita pergi contoh-contoh dia. Mungkin berlaku, contoh, mungkin berlaku markah mat kamu 100%. Siapa tahu? Mungkin satu hari nanti Wafi ada ke kat situ? Ada ke? Okey. Mungkin satu hari nanti Wafi dapat markah 100%. Siapa tahu? Mungkin berlaku. Dan mungkin juga tak berlaku. Faham ke semua 3 situasi ni? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, baik. Okey. Jadi kita pergi kepada sesi contoh. Kita nak faham 3 benda tu. Bila nak guna 3 benda tu Okey, jadi kita tengok kepada sesi contoh. Okey. Jadi negeri-negeri dalam Malaysia. Cikgu keluarkan ni. Cikgu keluarkan. Nama negeri dalam Malaysia. Cikgu keluarkan. Nama negeri dalam Malaysia. Ni dia. Okey. Jadi ini dia nama negeri dalam Malaysia Okey, cikgu tunjuk kat depan. Okey, cikgu bawa dia negeri je Cikgu bawa negeri. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Okey. Nama-nama negeri dalam Malaysia. Ni negeri, cikgu nak bagi kamu nampak ni adalah negeri kita.
Yang pertama adalah kita nak isi 3 jenis keadaan. Apa dia? Yang pertama adalah pasti berlaku. Cikgu nak kamu faham. Bila situasi nak kena letak pasti berlaku. Yang kedua, selepas daripada pasti berlaku, cikgu cakap mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Dan akhir sekali, cikgu letak dekat belah bawah, mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan nama-nama negeri dalam Malaysia. Negeri yang bermula dengan huruf K. Ada ke negeri yang bermula dengan huruf K? Cikgu nak tanya. Ada ke negeri bermula dengan huruf K? Ada. Apa negeri tu? Kelantan. Kelantan, Kedah, banyaklah. Kelantan, Kedah, ada 2 je rupanya. Kelantan, Kedah, dia mula dengan huruf K. Jadi bila ada peristiwa tu, maksudnya dekat situ kita letak pasti berlaku. Tu dia. Okey, habis soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Negeri yang bermula dengan huruf Z. Cikgu nak tanya, ada ke huruf Z dekat awal ayat ni? Ada ke ayat dekat awal-awal perkataan ni huruf Z? Tak ada. Bagus. Jadi bila tak ada, dekat situ kita letak mustahil berlaku. Negeri-negeri yang berakhir dengan huruf R. Ada ke negeri berakhir dengan huruf R? Kat sini kita tengok ada. Selangor, ini R dia. Lepas tu kita ada Johor, ini R dia. Ada peristiwa tu. Jadi bila ada kita letak pasti berlaku. Maksudnya bila ada benda tu, maksudnya kita boleh cakap pasti berlaku. Kalau tak ada benda tu, sebagai contoh nombor 2 ni, bila tak ada benda ni, jadi kita cakap dia mustahil berlaku. Jelas semua? Boleh faham? Okey ke? Faham. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan A. Cikgu akan tunjukkan soalan A. Kita masih lagi nak define bila kita nak letak pasti berlaku. Lepas tu ni nombor 1. Kedua, mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Dan ketiga, kita letak dia sebagai mustahil berlaku. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan A. Sarah merupakan salah seorang daripada 3 peserta pertandingan kuis matematik. Yang nombor 1, Sarah adalah Johan. Jadi dia tak bagi tahu lagi kalau Sarah tu Johan ke tak. Tapi kedudukan Johan tu ada dalam tu. Jadi bila dekat sini kita nak letak pasti ke mungkin? Cikgu nak tanya kamu. Pasti ke mungkin? Ke kurang? Afif, kita nak letak pasti ke mungkin? Tak tahu? Wafi, kita nak letak pasti ke mungkin? Mungkin boleh ke? Okey, betul. Jawapan dia adalah mungkin. Cikgu, kenapa bukan? Sebab dia tak bagi tahu Sarah ni adalah Johan. Kalau dia bagi tahu Sarah tu adalah Johan daripada 3 peserta, maksudnya itu adalah pasti berlaku. Cikgu, kenapa sini tak ada pun perkataan mungkin? Sebab dekat sini kita boleh terus nampak dia punya jawapan dengan jelas. Bila jawapan dia jelas, dia ada 2 sahaja, sama ada boleh berlaku, pasti berlaku ataupun mustahil berlaku. Jadi situasi yang kedua sekarang, Sarah ni daripada 3 peserta. Dan dia tak bagi tahu lagi, statement dekat sini dia tak bagi tahu lagi hasil pertandingan tu. Jadi bila tak bagi tahu lagi, maksudnya kita tak boleh cakap Sarah tu adalah Johan.
Jadi dekat sini kita cakap dia mungkin berlaku. Jadi bila nak guna mungkin berlaku ni? Bila masih tiada keputusan. Bila masih tiada keputusan. Kalau pasti dengan mungkin bila dah ada dia punya keputusan. Okey. Jadi pasti dengan mustahil. Okey, habis soalan A1. Jelas ke semua A1 boleh faham? Okey ke? Jelas ke? Boleh. Okey, baik. Okey, Sarah mendapat tempat keempat. Cikgu nak tanya kamu, cikgu nak letak yang mana? Pasti, mungkin, mustahil. Kai, cikgu nak letak yang mana Kai? Pasti ke, mungkin ke, mustahil? Tak tahu? Baik, senang je ni. Portia, cikgu nak letak mana Portia? Pasti ke, mungkin ke, mustahil? Mustahil. Mustahil jawapan dia. Kenapa mustahil Portia? Sebab ada 3 finalis sahaja. Ada 3 peserta. Jadi bila ada 3 peserta, macam mana Sarah ni nak dapat tempat keempat? Jadi bila dekat situ kita dah nampak dah. Ada 3 peserta tiba-tiba dapat nombor 4. Jadi dekat situ adalah keadaan situasi dia mustahil berlaku. Maksudnya memang tak akan berlaku lah. Bila ada 3 finalis je, dia boleh jadi Johan, naik Johan dan ketiga. Tak ada yang nombor 4. Habis dekat situ. Okey, kurang faham lagi? Kurang faham lagi, cikgu akan tunjukkan soalan B. Okey, cikgu bagi nota elok-elok. Cikgu bagi nota elok-elok. Bila kita nak letak pasti berlaku. Bila kita nak letak pasti berlaku. Okey, kita letak pasti berlaku adalah apabila hasilnya kita tahu. Hasilnya kita tahu. Maksudnya hasil bagi peristiwa tu kita boleh agak. Itu adalah pasti berlaku. Yang nombor dua, kita boleh letak mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Mustahil berlaku ni bila kita letak? Bila jawapan tu tiada dalam situasi. Jawapan tiada dalam situasi. Dan yang ketiga, mungkin berlaku. Mungkin berlaku dia kontra dengan pasti berlaku. Sebab apa? Sebab mungkin berlaku adalah apabila hasilnya masih tidak diketahui. Hasil tidak diketahui. Maksudnya dia punya hasil lah. Dia punya result. Tidak diketahui. Senang je. Okey. Jadi pasti ni bila? Bila kita dah tahu. Mustahil ni bila? Bila jawapan dia tiada dalam situasi. Mungkin ni bila? Mungkin ni bila hasil tu tak diketahui lagi. Contoh kita nak mula lumba lari. Masa kita lumba lari, masing-masing boleh tengok. Masa kita lumba lari, masing-masing, masa ada cikgu letak A, orang A dan orang B. Cikgu tak bagi, okey, sebelum dia lumba lari, cikgu cakap A mendapat tempat pertama. A mendapat tempat pertama. Dia belum lumba lari lagi. Jadi bila dia belum lumba lari lagi, kita boleh cakap dia mungkin berlaku. Tapi bila dia dah lepas berlari dan A ni mendapat nombor 1 dan B ni mendapat nombor 2. Jadi statement tu cakap A mendapat nombor 1. Jadi dia adalah pasti berlaku. Mustahil berlaku tu bila? A mendapat nombor 3. Jadi dekat situ itu adalah perkara mustahil berlaku. Sebab apa? Sebab ada 2 orang je yang lumba lari dekat sini. Jelas ke situasi ni? Boleh faham semua? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, sebiji dadu dilambungkan. Kalau kita jawab sama-sama Nombor 7 muncul. Boleh ke ada nombor 7 dalam biji dadu tu?
Ada ke? Kamu pernah tak main dadu ada nombor 7? Tak ada dadu cikgu. Tak ada dadu, ya Allah. Takkan tak pernah tengok dadu? Dadu ni, siapa pernah main dadu? Dorani, pernah main dadu tak Dorani? Pernah? Pernah. Dalam dadu ada tak nombor 7? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, maksudnya jawapan tu tak ada dalam situasi. Jadi kita letak dekat sini, mustahil berlaku. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Lama. Okey ke? Jelas ke semua? Jelas, jelas. Okey, baik. Nombor 2. Nombor 5 muncul. Dalam dadu ada tak nombor 5? Cikgu nak tanya kamu, dalam dadu ada tak nombor 5? Ada. Ada. Jadi dekat sini dia kata sebiji dadu dilambungkan. Maksudnya hasil tu masih kita tak ketahui. Jadi bila tak tahu dekat sini kita letak mungkin berlaku. Itu cara dia. Nombor 3. Kita baling dadu nombor lebih besar daripada 2. Nombor lebih besar daripada 2. Cikgu nak tanya kamu, pasti berlaku ke mungkin berlaku? Pasti berlaku ke mungkin berlaku? Kalau dekat situasi nombor 3 ni. Pasti berlaku ke mungkin berlaku? Afif, okey, jawab. Pasti berlaku ke mungkin berlaku? Ayo. Pasti berlaku ke mungkin berlaku? Tak pernah main dadu ke? Okey, Zarif. Kalau cikgu cakap cikgu baling dadu, nombor lebih besar daripada 2 tu muncul. Pasti berlaku ke mungkin berlaku? Mungkin berlaku. Ya, mungkin berlaku. Kenapa cikgu cakap mungkin berlaku? Okey, sebab apa? Kenapa bukan pasti berlaku? Dalam dadu ada 6 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila cikgu cakap nombor lebih besar daripada 2 muncul, ada nombor 3, ada nombor 4, ada nombor 5, ada nombor 6. Kenapa cikgu tak cakap pasti berlaku? Sebab dekat sini kod-kod dapat nombor 1, nombor 1 lagi kecil daripada 2. Sebab itulah cikgu tak boleh cakap pasti berlaku. Cikgu boleh letak dia mungkin berlaku. Jelas ke semua? Boleh faham? Hello. Boleh faham ke semua? Boleh ke? Okey. Bagus. Okey, jadi cikgu akan cuba masing-masing jawab soalan C. Cuba masing-masing jawab soalan C. Berdasarkan penerangan cikgu dekat situ, cikgu nak masing-masing cuba jawab soalan C. Siapa yang dah print boleh jawab. Siapa yang tak print lagi, boleh je tengok dekat depan, tak perlu nak salin soalan. Just bagi tahu sama ada dia pasti berlaku ataupun mustahil berlaku ataupun mungkin berlaku. Okey, cuba selesaikan soalan C. Afif, jelas ke penerangannya? Jelas cikgu. Okey. Dahsyat hantar kat cikgu cikgu tunggu kat WhatsApp. Siapa ada soalan sambil-sambil buat tu boleh tanya cikgu Prabu.
Saya salah baca lah cikgu. Okey. Tak. Okey, nanti cikgu jawab Cikgu, Ya. perlu jawapan terus ya? Tulis jawapan terus, tulis jawapan terus. Ya, pandai. Macam tu lah. Ya, pandai. Bagus, bagus, bagus. Cikgu, mic cikgu tutup. Okey. Habis dah masa. Okey, untuk siapa-siapa yang ambil in English ataupun DLP, pasti berlaku in English adalah will occur. Ni adalah dalam bahasa Inggeris dia. Ni adalah dia punya dalam bahasa Inggeris. Will occur. Okey, mustahil ni apa? Mustahil kalau dalam bahasa Inggeris adalah may not occur. May not occur. Tu jawapan kalau kamu nak buat dalam bahasa Inggeris. Kalau mungkin berlaku, maksudnya may occur. Okey. Will cikgu terbalik. Mustahil, pasti, will occur, mungkin berlaku, may. Betul lah. May occur. May occur. Okey, ni kalau dah siapa ambil in English. Okey. Jadi cikgu terangkan situasi dekat sini. Sekarang sebuah kotak. Okey, cikgu lukis kotak. Cikgu lukis kotak dia. Okey, habis kotak dia. Mengandungi 6 biji guli biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 2 biji guli putih. Cikgu buat warna hitam 1, 2. Jadi dalam kotak ni ada 6 biji guli biru. Dan cikgu buat 2 biji guli putih. Okey, masing-masing boleh tengok. Guli biru diambil. Maksudnya dia selup tangan dia dalam kotak tu. Boleh tak dapat guli biru? Jadi dekat sini dia boleh dapat guli biru tu. Dia boleh dapat guli biru tu. Jadi guli biru diambil. Maksudnya dia boleh dapat guli biru dan dia boleh dapat guli putih. Tapi guli biru tetap ada possibilities untuk diambil. Jadi maksudnya kita letak dia mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Tu cara dia. Nombor 2, guli merah diambil. Guli merah diambil. Apa situasi bila kita nak faham soalan ni? Dalam kotak ni hanya ada 6 biji guli biru dan 2 biji guli putih. Jadi sekarang tak ada warna merah. Maksudnya dekat situ kita cakap dia mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Akhir sekali, guli putih pula diambil. Boleh. Kita tak boleh cakap pasti tau. Cikgu akan buat satu situasi pasti. Okey, cikgu cakap guli putih diambil. Boleh. Tapi kamu kena faham. Ada juga possibilities dia untuk dapat guli biru. Walaupun nak ambil guli putih, dia tutup mata dia, dia nak ambil guli putih, dia boleh juga terambil guli biru. Jadi dekat sini kita cakap dia mungkin berlaku. Ada orang tanya cikgu. Cikgu, kalau dekat situasi ni
bila keadaan dia pasti berlaku, cikgu? Okey, cikgu terang. Cikgu buat satu lagi situasi. Ya, cikgu buat satu lagi situasi. Cikgu buat satu lagi kotak. Okey, cikgu buat satu lagi kotak. Dalam kotak ni, cikgu letak 6 biji guli biru. Tak naklah biru, nanti kamu pening dengan soalan tadi. Cikgu letak 5 biji guli hijau. Jadi dekat sini cikgu cakap guli hijau diambil. Bila kita cakap guli hijau diambil, maksudnya dekat sini jawapan dia adalah pasti berlaku. Kenapa? Sebab dia tak ada warna lain. Tak ada pilihan jawapan untuk warna lain. Jadi inilah situasi bila dia pasti berlaku. Jelas ke semua untuk soalan yang pertama ni, boleh faham? Jelas ke? Boleh ke semua? Risau pula cikgu diam ni. Okey ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Jadi itulah dia. Cikgu terang lagi sekali, ni last tau. Kenapa dia mungkin berlaku? Sebab bila dia nak ambil guli biru tanpa pandang mata, dalam tu ada juga guli putih. Kok dia terambil guli putih? Jadi dekat situ kita tak boleh letak pasti berlaku. Jadi kita letak mungkin berlaku. Sama juga dengan situasi nombor 3. Guli putih diambil, maksudnya bila guli putih diambil, guli putih ada dalam ni. Ada pilihan jawapan dekat sini. Tapi kamu kena faham, ada juga guli biru. Jadi dekat sini cikgu letak dia mungkin berlaku. Bila mustahil berlaku? Bila dia tiba-tiba minta guli warna merah, padahal dalam kotak tu ada warna biru dengan putih je. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Jelas ke semua? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, Kaiseran jelas ke? Boleh faham? Alamak. Okey, Portia jelas ke Portia? Jelas, cikgu. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada habis dah, okey, jadi habis dah. Cikgu tunjuk pula soalan yang seterusnya. Jadi kat situ kamu dah belajar bila keadaan dia pasti berlaku, mungkin berlaku ataupun mustahil berlaku. Habis dah. Sekarang kita nak tengok dekat sini. Okey, kita nak masuk kepada subtopik yang seterusnya. 2. Lakukan eksperimen berikut dan tentukan kebarangkalian bagi eksperimen. Bila soalan tu minta kebarangkalian bagi eksperimen, ini adalah formula yang kamu kena pakai. Tadi subtopik yang lain. Sekarang kita masuk kepada subtopik yang terbaru ni. Kebarangkalian untuk eksperimen. Okey. Jadi eksperimen ni apa? Eksperimen ni adalah peristiwa dia. Eksperimen, cikgu tunjuk. Jangan risau, lepas ni cikgu tunjuk contoh. Eksperimen adalah dia punya peristiwa. Macam mana tu? Okey, tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan daripada dia punya contoh. Dia punya situasi. Okey, tengok situasi ni adalah dia punya situasi yang semua. Ni adalah dia punya situasi. Okey, situasi. Ni adalah dia punya situasi, keadaan. Bentuk satu kumpulan yang terdiri dari 5 orang murid. Dia nak 5 orang murid je. Dia nak 5 orang murid je. Jadi kita cakap satu kumpulan bersamaan dengan 5 orang murid. Kemudian cikgu baca. Setiap ahli dikehendaki melambung shilling 20 sen sebanyak 50 kali. Keputusan individu dicatatkan dan keputusan bagi ahli kumpulan digabungkan. Okey, tengok. Senang je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada kita punya A. Kita tengok kepada kita punya A. Okey, tengok semua.
melambung shilling 20 sen sebanyak 250 kali. Okey, jadi kamu kena faham bila dia kata melambung shilling sebanyak melambung shilling 20 sen sebanyak 250 kali. Kenapa 250 ni? Kenapa 250? Itu adalah dia punya situasi soalan. Peristiwa dia sekarang adalah kita punya cubaan balingan dia adalah 250 kali. Sebab itulah kenapa dia gantikan 250 dekat belah bawah? Sebab cubaan balingan dia adalah sebanyak 250. Okey, jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh ke? Okey, baik. Jadi, Cikgu. Maksudnya kalau kita kegerapan tu kena bahagi kan dengan bilangan cubaan dia. Okey, yang tu yang cikgu nak tunjuk. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan macam mana kita nak cakap kekerapan berlakunya suatu peristiwa. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Kalau yang ni cikgu takut kamu pening kat sini. Cikgu akan pergi kepada buku teks. Okey, kejap semua. Cikgu minta maaf. Cikgu pergi kepada buku teks. Ini adalah cikgu takut kamu nak buat soalan tu nanti tak ada contoh sebab dia bagi satu situasi je kan. Okey, jadi kita akan pergi kepada bab 13. Jangan risau. Kita pergi kepada bab 13. Kita nak masuk kepada kebarangkalian bagi suatu peristiwa. Ni kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa. Cikgu akan terangkan dia punya contoh. Okey. Jadi ini dia bagi shilling juga. Dia bagi shilling juga. Ada tak contoh? Saya menunjukkan gambar dalam eksperimen. Okey. Okey, tengok semua. Cikgu baca betul-betul dia punya situasi. Dia bila cikgu baca kat sini, ini adalah kita punya eksperimen. Ni adalah kita punya eksperimen. Takut masuk. Tapi yang ni tak masuk kot dalam UASA. Okey, jadi masing-masing cikgu akan terjemahkan benda ni. Cikgu akan terjemahkan benda ni. Okey, jadi untuk mendapatkan dia punya eksperimen, jadi sekarang membuat peristiwa kebarangkalian eksperimen dalam suatu peristiwa. Bila ada perkataan eksperimen, kamu pakai formula ni. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian kita tengok peristiwa dia. Kita tengok ni langkah-langkah dia, ulangi langkah 2, 3 semua ni, perbincangkan perbezaan graf. Okey, tengok Jadi, cikgu akan tunjukkan. Fail menunjukkan simulasi kebarangkalian mendapat gambar daripada eksperimen melambungkan duit shilling. Okey, maksudnya dekat sini dia nak dapatkan gambar bagi duit shilling tu. Okey. Jadi dekat sini tengok okey, fail mendapat gambar daripada eksperimen melambung duit shilling. Sebanyak 1,200 percubaan melambung duit shilling dilakukan. Daripada graf yang ditunjukkan, kebarangkalian mendapat gambar adalah 1,200 menuju kepada satu nilai iaitu 0.5. Okey, jadi cikgu akan terangkan dekat kamu apa tu 0.5. Cikgu terangkan Okey. Sekarang dekat sini dia nak lambung duit shilling. Dalam duit shilling dia ada 2 bahagian. Satu kepala. Kepala ni adalah cikgu tukar, cikgu cakap dia adalah bahagian gambar. Satu lagi adalah bahagian nombor. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Okey, sekarang okey, bagus. Kekerapan kepala muncul. Macam mana kita nak dapatkan kekerapan kepala dia muncul? Okey, jadi kamu tak boleh cakap dia 250 kali tau.
kamu kena ambil kekerapan berlakunya suatu peristiwa tu. Jadi sekarang peristiwa kita adalah ada lambung shilling 20 sen ni sebanyak 250 kali. Bila 250 kali maksudnya bilangan cubaan dia adalah 250. Okey, kemudian kekerapan kepala tu muncul. Macam mana kita nak tahu kekerapan kepala tu muncul? Okey, jadi sebenarnya bila dekat sini kita kena dapatkan dia punya kekerapan possibility untuk dia punya kepala tu muncul. Itu ayat dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Ke pening? Alamak, cikgu tak dengar suara. Boleh ke semua? Tak dengar Cikgu. Oh, tak dengar? Wafi, tak dengar ke suara cikgu? Tak jelas tadi. Okey. Okey, macam ni. Kenapa dia dapat 250? Kenapa dia dapat 500? Kenapa dia dapat 1000? Kenapa? Okey, jadi dekat sini kita nak cari dia punya kebarangkalian bagi eksperimen tu. Okey, kekerapan kepala dia muncul sekarang ni kan? Kekerapan kepala dia muncul. Keputusan bagi ahli kumpulan digabungkan. Macam mana cikgu nak terang ini? Ini senang sikit. Yang ni. Okey, jadi cikgu akan ajar kat sini. Kekerapan kepala dia muncul. Kepala ni adalah dia punya gambar. Kepala ni dia punya gambar. Jadi dekat sini gambar dengan nombor ni. Gambar dengan nombor total sampel dia ada 2. Untuk mendapatkan gambar dia ada 1 je. Jadi dekat sini kita dapat 1/2 sama dengan 0.5. Jadi kita letak dekat atas 0.5. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Jelas. Okey. Afif, boleh faham ke Afif? Ke pening? Sampel tu apa semua pening ke? Sampel tu apa? Okey, jadi tak apalah. Yang ni cikgu hold. Yang ni cikgu hold dulu. Yang ni cikgu hold dulu. Kita pergi kepada sampel dia. Cikgu nak bagi kamu nampak sampel dia. Okey. Jadi masing-masing kita langkah kepada satu topik untuk cikgu terangkan dia punya sampel. Nanti cikgu pergi balik. Okey. Jadi kita pergi kepada muka surat yang seterusnya iaitu penerangan tentang sampel. Sampel ni apa? Sampel ni adalah nilai jawapan yang ada. Contoh, kalau kita cakap sebiji dadu dilambungkan. Sebiji dadu dilambungkan. Dalam satu biji dadu, ni dadu ada 6 nombor. Jadi nilai jawapan yang ada tu apa? Bila kamu baling dadu, kamu kena tahu dalam dadu ada 6 nombor. Jadi sampel untuk dadu ada nombor 1 sehingga nombor 6. Kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kita letak 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ni 1, ni 2, ini 3. Lepas tu belakang dia 4, 5, 6. Sebab apa? Contoh, bila kamu baling dadu, kamu boleh dapat nombor 1. Bila kamu baling dadu, kamu boleh juga dapat nombor 2. Kamu baling dadu, kamu boleh dapat antara semua nombor dekat yang ada ni. Jadi, nilai sampel untuk sebiji dadu adalah 1 sampai 6. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu pergi pula kepada nombor 2. Cikgu pergi pula kepada nombor 2. Duit shilling. Ni yang tadi, yang ni cikgu nak terang lepas ni. Okey, duit shilling. Dalam duit shilling tu pula, yang pertama dia ada bahagian gambar. Yang kedua, ni cikgu tulis gambar dia kan. Yang kedua dia ada bahagian nombor. Jadi, bila kamu tos
maksudnya kamu baling duit shilling tu, kamu pusingkan dia. Jadi dekat sini, bila kamu pusingkan duit shilling, kamu boleh dapat belah gambar atau kamu boleh dapat belah nombor. Jadi sampel dia apa? Sampel nilai jawapan yang ada. Jawapan yang pertama kamu boleh dapat gambar, dan bila kamu tos duit shilling lagi, kamu boleh dapat dia punya nombor. Inilah kita panggil dia sampel. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Jadi cikgu pergi pula. Kita pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Cikgu nak tanya kamu, satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan anugerah. Maksudnya dekat sini, dalam kotak tu, contohlah dalam satu kotak, ada kad-kad yang ada perkataan anugerah. Jadi apa sampel dia dekat sini? Untuk dapatkan kad ni, sampelnya adalah S. Untuk soalan ni adalah, yang pertama, kamu kena senaraikan semua nilai jawapan yang ada. Jadi jawapannya ada apa? Ni anugerah. Jadi kamu boleh terus tulis A-N-U-G-E-R-A-H. Inilah jawapan dia. Maksudnya apa? Maksudnya bila kamu nak pilih satu huruf daripada perkataan anugerah, dia boleh jadi huruf A, dia boleh jadi huruf N, dia boleh jadi huruf U. Kamu boleh terpilih huruf U, kamu boleh terpilih huruf G, kamu boleh terpilih huruf E, R, A, H. Sebab apa? Sebab semua ni ada dalam anugerah tu. Boleh faham semua? Jelas? Jelas ke? Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu pergi kepada soalan C. Okey, daripada penjelasan cikgu tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan C. Cikgu tunggu. Maksudnya, satu nombor dipilih secara rawak daripada ni. Daripada X 5 lagi kecil dan sama dengan X lagi besar dan sama dengan 10. Jadi dekat sini, apakah nombor yang mungkin akan dipilih daripada pernyataan ni? Kamu kena senaraikan semua possibilities untuk jawapan yang ada dalam pernyataan ni. Okey, itu dia maksud dia. Okey, cikgu bagi kamu masa. Cuba buat. Dorani, setakat ni jelas ke Dorani? Tak faham tanya cikgu Dah jelas ke Dorani? Jelas. Okey, cikgu bagi masa masing-masing boleh cuba buat. Portia, setakat ni jelas ke? Jelas. Okey. Kalau tak jelas boleh WhatsApp cikgu Okey, bagus. Macam tu lah. Bukan 18 tu. Betul. Itulah yang dimaksudkan dengan sampel. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Cikgu. Ya. Dalam soalan ni kita nak cari X tu ke cikgu? Tak. Okey. Kalau dalam soalan ni, Wafi kena senaraikan jawapan yang mungkin Wafi dapat daripada pernyataan ni, daripada soalan ni. Itu maksud dia sampel. Okey. Contoh kan.
cikgu nak pilih jantina dalam kelas. Cikgu nak pilih berapa orang jantina dalam kelas. Jantina ni ada 2 je, maksudnya dekat sini jantina, sampel untuk jantina, bila kita pilih sesuatu jantina, dia ada 2 je. Sama ada dia datang dalam keadaan lelaki, mungkin cikgu pilih orang lelaki, atau mungkin cikgu boleh pilih orang perempuan. Itu maksudnya sampel. Jelas ke Wafi? Boleh faham ke? Jelas. Kita kena senaraikan semua sampel yang ada dekat situ. Okey, sekarang cikgu akan selesaikan soalan C. Ada bagus, ada yang boleh dapat. Okey, situasi dia, kita keluarkan situasi dia iaitu 5 lagi kecil daripada X lagi besar daripada 10. Okey, sekarang tengok ni. Bila cikgu letak 5 lagi kecil dan sama dengan X, cikgu nak tanya, 5 lagi besar dari X ke X lagi besar daripada 5? 5 lagi besar daripada X ke X tu lagi besar daripada 5? Afif, tahu tak Afif? X besar. Apa? X lagi besar. Ya, X lagi besar. Okey, bagus. Jadi bila X lagi besar, bermakna dekat sini dia ada sama dengan tahu dekat belah bawah ni. Maksudnya X tu lagi besar dan sama dengan 5. Nombor-nombor dia yang kita boleh dapat adalah 5 dan terus besar. 5, 6, 7. Dia terus besar. Nak besar sampai mana? Kita guna pula syarat yang warna hijau. X lagi kecil dan sama dengan daripada 10. Okey, sekarang bila X lagi kecil dan sama dengan 10, cikgu nak tanya kamu, X ke 10 yang lagi besar? X ke 10 yang lagi besar? Okey, cara nak tengok siapa lagi besar, siapa lagi kecil, kamu tengok kat mana bahagian terbuka. Kalau kamu nampak X lagi besar, dia terbuka dekat X, maksudnya nilai X tu lagi besar daripada 3. Kalau cikgu cakap X kat sini, dia bahagian yang terbuka, dia adalah dekat menghala kepada 5, maksudnya 5 tu lagi besar daripada X. Jelas ke semua? Boleh faham? Allah, macam mana ni? Cikgu tak tahu ni, masing-masing bersuara sikit. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi X dengan 10, bahagian yang terbuka ni dia menghala ke arah 10, maksudnya 10 tu lagi besar daripada X. Jadi X tu apa? Bila 10 tu lagi besar daripada X, bermaksud X lagi kecil dan sama dengan 10. Jadi maksudnya dia terus mengecil. 10, 9, 8, dia terus kecil. Jadi dekat sini apa yang kita boleh faham, X. Kalau kamu tengok ada sama dengan dekat belah bawah ni, dia letak 5. Okey, kita mula dengan 5. 5, 6, 7. Kita nak mula sampai mana? Kita nak habiskan sampai mana? Jadi dekat sini kita nampak 10. 7, 8, 9, 10. Ini adalah dia punya sampel. Ini adalah dia punya sampel. Jadi mungkin nombor yang kamu pilih secara rawak ni random, mungkin kamu dapat nombor 6, mungkin kamu dapat nombor 8, mungkin kamu dapat nombor 10. Tapi bila dia cakap sampel, maksudnya kamu kena senaraikan semua jawapan ataupun kesudahan yang boleh berlaku. Jawapan yang boleh berlaku, kena senaraikan semuanya. Itu maksud dia sampel. Jelas ke? Boleh faham? Faham. Okey, baik. Sekarang cikgu tunjuk satu contoh mudah dalam kotak. Dalam kotak ni dia ada guli warna biru, dia ada guli warna merah,
dia ada guli warna hijau. Apa sampel dia dekat sini? Apa sampel dia dekat sini? Cikgu nak tanya kamu, apa sampel dia dekat sini? Apa sampel dia dekat sini? Guli warna apa? Apa sampel dia dekat sini? Biru, merah, hijau. Siapa-siapa? Sampel dia dekat Biru. sini. Kai, apa sampel dia dekat sini, Kai? Alamak, cikgu. Afif, apa sampel dia dekat sini, Afif? Guli merah, guli biru, guli hijau. Ya, itulah sampel dia. Jadi dekat sini kita tulis guli merah, guli merah, guli biru. Lepas tu kita tulis guli hijau. Okey, tak faham juga? Tak faham tak apa. Cikgu buat traffic light. Okey, sekarang kita tengok kepada traffic light. Cikgu cakap lampu-lampu dekat traffic light. Warna lampu pada traffic light. Cikgu cakap tu kan. Warna lampu pada traffic light. Okey. Okey, senaraikan dia punya sampel. Apa warna lampu yang ada dalam traffic light? Cikgu nak tanya kamu. Yang pertama warna apa semua? Dekat traffic Merah light ada apa? warna apa? Merah. Okey, jadi kita letak merah. Okey, kemudian lepas merah ada warna apa? Kuning. Kuning. Lepas tu ada warna apa lagi? Hijau. Hijau. Inilah yang dimaksudkan dengan sampel. Itulah yang dimaksudkan dengan sampel. Maksudnya kamu kena senaraikan semua warna pada lampu di traffic light itu. Jadi dekat sini yang pertama kita ada warna merah. Okey, warna merah. Yang kedua kita ada warna kuning. Okey, warna kuning. Yang ketiga kita ada warna hijau. Okey, warna hijau. Jadi ini adalah warna-warna lampu di traffic light. Bila kita nak pilih jawapan kalau kamu tengok dekat traffic light, ada dua ke lampu yang menyala? Ada berapa lampu yang menyala pada satu masa? Satu ke, dua ke, tiga? Satu. Jadi maksudnya bila soalan tu tanya, bila dia minta satu tu maksudnya jawapan dia mungkin jadi merah. Mungkin masa kamu lalu tu dia jadi merah. Mungkin masa kamu lalu dekat situ dia jadi kuning. Mungkin masa dia lalu tu dia jadi hijau. Jadi tiga-tiga ni kamu kena senaraikan dalam sampel. Itu yang dimaksudkan dengan kesudahan yang boleh berlaku. Itu yang dimaksudkan. Ingat, tak apa cikgu bagi nota cikgu Okey, sampel adalah kesudahan yang boleh berlaku. Kalau tak faham juga, cikgu tambah, cikgu bagi detailkan ayat cikgu. Sampel adalah semua kesudahan yang boleh berlaku. Itu yang dimaksudkan dengan sampel. Okey, itu traffic light tu. Sampel. Jadi dalam traffic light dia ada tiga warna. Bila cikgu cakap dia sampel, jadi kamu kena senaraikan semua kesudahan yang ada dekat dalam traffic light tu. Warna merah, warna kuning, warna hijau. Jelas ke semua? Boleh faham? Hello, everybody. Someone here? Boleh ke? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, jadi sekarang bila cikgu cakap S, tu adalah sampel. Tapi ni adalah S. Ni adalah S. Kalau cikgu cakap NS. NS ni apa? Ini adalah bilangan dia punya sampel. Bilangan bagi sampel. Contoh, NS dekat soalan ni ada berapa? Kamu kira berapa kamu dapat tadi? 1, 2, 3. Maksudnya NS kamu ada 3.
Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke semua? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jawab tahu sebab kalau kamu tak jawab, cikgu tak tahu. Jadi cikgu akan keep terangkan. Okey, kita pergi kepada dadu. Kita pergi kepada dadu. Masing-masing boleh tengok dadu. Okey, ni dadu ni untuk siapa-siapa tak nampak ni cikgu buka image ni. Ini adalah dadu. Ini adalah dadu. Jadi ini kalau kamu tak pernah tengok dadu, kamu asyik tengok PUBG, asyik tengok ML, cikgu tunjuk. Ini adalah dadu. Dalam dadu ada 6 permukaan. Maksudnya macam mana? Jadi dekat sini kita ada nombor 1, lepas tu kita ada nombor 2, lepas tu kita ada nombor 3, lepas tu kita ada nombor 4, lepas tu kita ada nombor 5, lepas tu kita ada nombor 6. Jadi bila cikgu cakap sampel untuk dadu ni, sampel tu apa? Semua kesudahan yang ada dalam dadu tu. Jadi semua kesudahan, maksudnya kamu kena senaraikan semua jawapan yang mungkin kamu dapat di dalam dadu tu. Jadi sampel dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini maksud sampel untuk dadu. Kalau cikgu cakap NS, maksud NS ni apa? Bilangan, jumlah bilangan sampel tu ada berapa? Kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah 6. Jadi kamu kena faham. Kamu kena faham satu benda. Sampel ni penting tau. Sampel ni adalah semua kesudahan. Semua kesudahan. Cikgu tu dah apa tadi? Semua kesudahan yang boleh berlaku. Maksudnya bila kamu baling dadu, kamu baling. Masa tu kamu baling, kamu boleh dapat nombor 1. Okey, kamu ambil dadu balik, kamu baling lagi dadu, kamu boleh juga dapat nombor 3. Sebab apa? Kamu boleh dapat semua nombor ni bila kamu baling dadu tu. Itu untuk sampel. Kalau cikgu cakap bilangan sampel. Bilangan sampel ni adalah jumlah kesudahan. Jumlah kesudahan. Inilah yang dimaksudkan. Ni nota tau. Ni yang dimaksudkan dengan bilangan sampel. Okey, cikgu pergi pula satu contoh lagi. Cikgu pergi pula kepada duit shilling. Cikgu pergi kepada duit shilling. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kod-kod. Cikgu explain ni sebab tak dengar suara jelas. Jadi bila tak dengar, cikgu explain lagi. Okey, jadi sekarang ini adalah situasi dalam duit shilling. Ni situasi dalam duit shilling. Ni dia duit shilling. Okey, dalam duit shilling dia ada 2 jenis permukaan. Yang pertama, nampak 50 sen ni? 50 sen ni kita panggil dia bahagian nombor. Yang ni apa? Yang inilah kalau ada gambar, kita letak gambar. Tapi bila tak ada gambar, kita panggil dia kepala. Kepala bagi duit shilling tu. Ataupun cikgu letaklah juga gambar. Kok kamu tak faham juga? Tak apalah, cikgu ambil dah duit shilling yang ada gambar. Okey, selagi kamu tak cakap jelas, cikgu bagi tahu lagi tau. Okey, jadi kita cari duit shilling yang ada gambar. Okey, ini dia keris ni. Ni kira gambar keris lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada duit shilling yang cikgu tunjuk dekat belah bawah ni. Okey, situasi pertama ada 1 ni RM1 punya duit shilling. Ini adalah untuk bahagian nombor. Ini adalah ni gambar keris kan? Jadi ini adalah untuk bahagian gambar. Bila cikgu tanya sampel dia apa untuk duit shilling? Maksudnya sampel untuk duit shilling dia ada bahagian nombor dengan dia ada bahagian gambar sahaja. Jadi kita kena tulis nombor dan gambar. Tu kesudahan dia.
Jadi NS dia berapa? NS dia dekat sini adalah kita kira 1, 2. Jadi dekat sini dia ada 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Hello, boleh faham ke semua? Boleh. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Risau cikgu. Okey, habis. Okey, cikgu terangkan pula. Sampel ni benda yang paling penting Okey, satu huruf dipilih secara rawak. Okey, masing-masing boleh tengok soalan D. Masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Cikgu akan tunjukkan Okey, tak apalah kalau kita tak nak pergi soalan D lagi tak apa. Cikgu cari lagi contoh yang ada dalam real life. Okey, kita pergi kepada kumpulan darah. Kumpulan darah manusia. Okey, jadi dalam kumpulan darah manusia ni masing-masing boleh tengok. Jadi bila dia cakap kumpulan darah bagi manusia, cikgu letakkan dekat sini. Cikgu buat zoom, cikgu zoom. Kok ada yang tak faham lagi? Tak faham bagi tahu. Okey, kumpulan darah. Masing-masing boleh tengok. Bila cikgu cakap kumpulan darah, cikgu dah senaraikan dah dia punya B, AP dengan O. Sekarang ni cikgu nak semua orang bagi tahu cikgu dekat sini sampel dia apa, NS dia apa. Okey, hantar dekat cikgu jawapan. Barulah ramai yang hantar kat cikgu, baru cikgu proceed kepada seterusnya. Okey, cuba buat. Okey, senaraikan sampel untuk kumpulan darah tu. S dekat sini berapa? Bilangan untuk sampel ni berapa? Jawapan dah ada dah kat situ. Aku nak tengok kamu dapat ke tak? Cuba buat cuba buat. Nanti tak faham nanti. Ya, pandai. Bagus. Okey, hantar kat cikgu. Hantar kat cikgu yang semua. Kumpulan darah. Ya, bagus. Pandai. Ya, pandai. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu 1 minit lagi. Afif, dapat ke Afif? Hantar cikgu. Dah. Oh, Afif yang hantar. Sorry. Hantar kat cikgu yang semua. Bagi tahu S sekali. S tu apa and S dia apa. Okey, pandai dah. Bagi tahu S tu apa. Okey, cikgu tunggu. Buat yang semua. Cikgu nak tanya Syah. Syah dapat ke Syah? Sampel dia tu. Zakir. Dah dapat kan Zakir? Ya, pandai. Bagus. Dapat dah. Okey, bagus. Wafi dapat ke Wafi? Dapat ke? Okey, jadi sekarang kumpulan darah. Kita pergi kepada kumpulan darah. S dia apa? Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. S dia adalah sama dengan, kamu kena buka kurungan macam ni. Siapa tak buka kurungan salah. Kamu kena senaraikan possibility kesudahan dia. A, B, AB atau O. Contoh, kamu darah apa? Kamu tak boleh ada 2 jenis darah. Satu orang, satu je jenis darah. Jadi sebelum cikgu nak pergi kepada kamu ni darah apa, cikgu kena senaraikan dulu sampel dia.
Sampel untuk kumpulan darah adalah yang pertama A. Jadi cikgu letak A. Yang kedua B. Jadi cikgu letak B. Yang ketiga AB. Cikgu letak AB. Yang keempat adalah O. Jadi cikgu letak O. NS. NS ni apa? Bilangan dia punya sampel. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini kita dapat NS sama dengan 4. Siapa buat macam ni? Dikira betul. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Jelas. Okey, bagus. Okey, kenapa kamu tak nak bersuara ni? Okey, bersuaralah sikit. Okey, jadi kita akan terus pergi kepada soalan yang berikutnya. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, jadi kita nak jawab pula penjelasan cikgu dekat biji guli ni. Masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Okey, dekat soalan D, sebiji guli diambil secara rawak yang daripada sebuah kotak. Sebelum kamu buat apa-apa, kamu kena dapatkan dia punya sampel. Sampel ni paling penting dalam ini apa? Kamu kena faham situasi tu. Dia kata kotak. Okey, jadi cikgu tulis kotak dia. Cikgu tulis kotak dia. Okey, ni adalah kotak dia. Ni kotak dia. Okey, daripada kotak ni ada 2 biji guli hitam. Cikgu buat 1, 2. Dan cikgu buat ada 3 biji guli kuning. 1, 2, 3. Okey, faham ke masing-masing situasi dia sekarang? Boleh faham ke? Boleh. Masing-masing boleh faham ke situasi dia sekarang? Boleh ke? Okey, baik. Okey, sampel. Kita pergi pula kepada sampel. Sampel dia ada apa? Okey, bila dia kata 2 biji guli hitam, maksudnya dekat sini ada 2 biji guli hitam. 3 biji guli kuning. 3 biji guli kuning. Maksudnya jumlah sampel dekat sini adalah 2 tambah 3. Kita ada dapat 5. Jadi dalam sampel kita tu kena ada 5. Jadi macam mana kita nak buat? Okey. Dalam hitam, cikgu tak boleh tulis hitam je. Kalau cikgu tulis hitam je, maksudnya cikgu cakap ada 1 je guli. Sekarang dia ada 2 biji guli hitam. Jadi macam mana kita nak senaraikan dia? Okey, hitam pertama cikgu buat H1. Jadi cikgu buat H1. Kemudian hitam kedua cikgu buat H2. Jadi cikgu buat H2. Untuk biji kuning tu. Jadi kat sini cikgu buat K1. Jadi cikgu buat K1. Kat sini cikgu buat K2. Jadi dekat sini cikgu buat K2. Okey, sekali dekat sini K3. Jadi dekat sini cikgu tulis dia K3. Itulah dia punya sampel. Inilah dia punya sampel. Jadi kamu kena senaraikan semua. Kena bagi cukup. Bila dia cakap 2 biji guli hitam, 3 biji guli kuning. Maksudnya bila kita dapat daripada sampel tu, kita boleh kira ada berapa biji guli dalam situasi tu. NS dia berapa? NS dia sekarang kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat NS dia adalah 5. Ini jawapan untuk D. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Maksudnya kamu kena senaraikan semua yang ada dalam situasi tu. Okey. Jadi habis dah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan E. Daripada soalan E, penunjuk cakra. Boleh tengok ke depan. Okey, cuba senaraikan dia punya sampel. Cikgu nak tahu apa sampel dia dekat sini. Dan cikgu nak kamu jawab daripada sampel, cikgu nak kamu jawab apa NS dia. Tak apa, kita belajar walaupun kita dapat sikit je hari ni, tak apa. Asalkan kita apa yang kita dapat tu adalah strong, solid. Maksudnya bila orang tanya sampel, kamu boleh terus jawab. Bila orang tanya NS, kamu boleh terus jawab. Okey. Jadi cikgu bagi masa untuk jawab soalan dekat depan ni. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat WhatsApp.
Ya, betul. Pandai. Buat Bagus, Portia. Itulah jawapan dia. Ya, betul. Pandai. Ingat, sampel ni, kalau siapa salah sampel, tak payahlah pergi kepada kebarang kalian. Kamu terus salah. Okey. Jadi, cikgu tunggu lagi 1 minit. Ya, betul. Basic. Inilah sampel. Okey. 1 minit lagi, tepat pukul 6.56, cikgu akan keluarkan. Ya. Alia Maisara, setakat ni jelas ke Alia? Adik ke? Syah, setakat ni jelas ke Syah? Okey. Jadi habis dah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing cikgu nak dengar suara sikit. Ada ke orang dekat sini? Ada. Ada. Okey. Baik, okey. Jadi kita tengok kepada sampel. Penunjuk cakera yang dibahagikan kepada 6 sektor sama saiz di label A, B, C, D, E, F. Jadi sekarang sampel. Sampel adalah semua jumlah kesudahan yang ada dalam cakera tu. Jadi dalam cakera ni bahagian pertama dia A. Jadi maksudnya kita letak dia A dekat sini. Lepas tu apa? Ada B. Jadi kita letak B. Ada C. Kita letak C. Ada D. Kita letak D. Ada E. Kita letak E. Akhir sekali ada F. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan sampel. NS tu apa? NS ni, N ni number. N ni adalah bilangan. Kalau kamu tahu, N ni nombor. Nombor apa? Nombor jumlah sampel. Jumlah sampel. Jadi jumlah sampel dekat sini kamu kira pula. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita letak NS dia adalah 6. Nombor untuk apa? S. S ni apa? S ni sampel. NS tu adalah bilangan sampel. Jadi kamu kira balik berapa yang kamu letak dekat situ. Jadi ini dia jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, habis. Okey, sekarang last soalan untuk mencari sampel. Okey, masing-masing cuba selesaikan soalan F. Cuba selesaikan soalan F. Senaraikan dia punya sampel. Senaraikan dia punya sampel. Cikgu nak sampel je. Cikgu nak sampel je. Dah siap hantar kat cikgu. Okey, bagus. Ya, itulah sampel dia. NS perlu juga. NS pun perlu juga. Okey, bagus. Okey, habis dah masa. Okey, F adalah kita nak kena senaraikan bilangan sampel.
Sampel yang ada, dia memang 8 biji bola. Dia dah senaraikan dah. 3, 5, 7, 9, 11, 25, 27, 29. Jadi dekat sini sampel ni nama singkat dia adalah S sahaja. Kamu tulis S pun tak apa. Sama dengan buka kurungan. Jadi bola pertama nama dia apa? 3. Jadi kita letaklah 3. Nama dia yang kedua 5. Kita letak 5. Ni 7. 7. Ini 9. Ini 9. Ini 11. Ini 11. Ini 25. Kita letak 25. Ini 27. Kita letak 27. Ini 29. Kita letak 29. Ini adalah sampel. Kalau cikgu cakap bilangan sampel. Bilangan sampel dekat sini adalah N. N tu untuk bilangan. S. Sampel. Jadi bilangan dia kamu kena kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NS dia adalah kita dapat 8. Tulis 8 dekat sini. Ini sahaja jawapan yang betul. Jelas ke semua? Susah ke senang ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Nah, cikgu. Ya. Tapi dia cakap sebiji bola dipilih dari kotak secara lawak aku. Okey, kalau dia cakap sebiji bola dipilih kepada kotak tu secara rawak, cikgu nak tanya Wafi, dia ada bagi tahu tak bola mana yang dia nak pilih? Tak ada. Tak ada. Jadi bila dia tak bagi tahu lagi, bila dia tak bagi tahu lagi, maksudnya soalan dia dekat sini dia cakap pasal sampel dengan bilangan sampel je. Oh, faham. Okey. Okey. Maksud Cikgu cikgu. nak jawab soalan Wafi. Soalan Wafi tu adalah soalan yang belah bawah ni. Tapi sebelum cikgu terang banyak ni, masing-masing boleh tengok di hadapan. Dalam satu kotak, cikgu buat situasi bagi kamu senang faham. Dalam satu kotak, cikgu letak 3 biji bola merah. 1, 2, 3. 2 biji bola biru. 1, 2. 5 biji 5 biji bola hijau. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak daripada situasi di atas kamu senaraikan dulu sampel dia. Kamu bagi tahu dulu apa sampel dia. Daripada situasi ni senaraikan sampel dia apa. Sampel dia apa dan bagi tahu cikgu berapa bilangan sampel dia. Okey. Cuba selesaikan. Ini cikgu baru ajar tadi. Okey. Kamu tak boleh tulis merah, biru, hijau. Kalau merah, ada berapa biji bola merah dekat situ? Jadi kalau merah dekat sini, cikgu tak boleh tulis merah je. Disebabkan ada 3 merah. Cikgu namakan dia sini M1, sini M2, sini M3. Maksudnya barulah cikgu buat M1, M2, M3. Okey, teruskan jawab soalan yang lain. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, bilangan sampel 10. Okey, pandai. Bagi tahu sampel dia apa juga. Bagi tahu sampel dia apa juga. Okey, bagus Portia. Okey, 1 minit lagi. Senaraikan dia punya bilangan sampel.
Okey, Zaki dapat buat. Zaki dah hantar kan. Okey, jadi dekat sini bila kita nak senaraikan bilangan sampel, cikgu letak dia punya sampel yang pertama M1, M2, M3. M1, M2, M3. Kemudian kita ada B ni ada berapa? B1, B2. Kamu tak boleh letak biru je. Kamu kena buat B1, B2. Kemudian daripada sini kita ada warna hijau. Hijau ada berapa? Hijau 1, hijau 2, hijau 3, hijau 4, hijau 5. Jadi kat sini hijau 1, hijau 2, hijau 3, hijau 4, hijau 5. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke semua? Jelas ke sampai sini? Boleh. Okey, baik. Okey, bilangan sampel ada berapa dekat sini? Kamu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 biji kuli. 10 biji bola. Okey, kita letak 10. Okey, sampel dulu. Semua jelas ke tentang sampel? Boleh faham? Okay, cikgu harap semua jelas lah. Okey, jadi dekat sini. Jelas ke? Jadi dekat sini. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini kita nak dapatkan kebarangkalian bola merah. Jadi cikgu buat. Kebarangkalian mendapatkan, kita nak kira pula kebarangkalian. Yang pertama, mendapatkan bola merah. Jadi untuk kebarangkalian dia punya perkataan adalah P. Maksudnya dia ada 10 biji bola dekat dalam kotak ni. Daripada kotak ni cikgu nak ambil secara random 1 biji bola. Cikgu nak ambil secara random 1 biji bola. Jadi cikgu dekat sini, cikgu terambil apakah kebarangkalian secara random untuk cikgu ambil bola warna merah. Jadi cara yang pertama dia, bila kita nak ambil merah, bila kita nak ambil bola merah, P ni kebarangkalian. Okey, jadi untuk warna merah, kamu kira ada berapa merah dekat situ semua? Ada berapa merah dekat situ? 3. 3. 3. Ada 3 merah dekat situ. Jadi kenapa? Apa yang kita nak buat ni? Jadi bila cikgu cakap kebarangkalian untuk mendapatkan bola merah. Cikgu buat ni. Cikgu buat satu-satu ni. Mendapatkan bola merah. Okey. Jadi kita kira dulu ada berapa merah ada. Merah dia ada 3. Jadi nak buat apa? Lepas kamu dah dapat jumlah merah tu ada 3. Kebarangkalian dia P untuk merah. P tu kebarangkalian. Kebarangkalian mendapat bola merah. Disebabkan merah tu ada 3, kita letak 3 per dengan bilangan sampel 3/10. Inilah jawapan kebarangkalian untuk mendapatkan bola merah. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Okey, baik. Okey, jadi dekat sini itu merah. Kalau cikgu cakap kebarangkalian untuk mendapatkan bola biru. Nak dapat bola biru, bila orang tanya kebarangkalian untuk kita dapatkan bola biru, dekat sini kita kira ada 1, 2, ada 2 je bola biru. Jadi P ni kebarangkalian untuk mendapatkan bola biru. Cikgu letak B je lah. B adalah kita letak total bola biru ada 2. Bilangan sampel dekat sini ada 10. Sebab itulah penting untuk kita dapatkan bilangan sampel yang betul. Siapa betul bilangan sampel dia, tak ada masalah. Tapi kalau awal-awal sekali bilangan sampel tu dah salah, dia tak boleh nak buat soalan yang diberikan.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Jadi 2 dengan 10 boleh kecilkan. Kita kecilkan guna sifir 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 10 bahagi 2 kita dapat 5. Inilah kebarangkalian untuk dapatkan bola biru. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Boleh. Okey, sekarang cikgu nak semua orang kira kebarangkalian untuk mendapatkan bola hijau. Cuba buat. Apakah kebarangkalian untuk dapatkan bola warna hijau? Ya, pandai. Okey. Jadi sekarang 1 minit lagi cikgu bagi masa 1 minit lagi. Apa kebarangkalian untuk mendapatkan bola hijau? Baik. Okey. Jadi cikgu akan mula selesaikan soalan di hadapan. Ada berapa bola hijau dekat depan? Cikgu nak tanya. Ada berapa bola hijau dekat depan? 5. 5. Jadi dekat sini dia ada 5. Jadi P ni kebarangkalian mendapatkan bola hijau adalah 5 per kita punya bilangan sampel ada 10. 5 per 10. Jadi boleh kecilkan. Kecilkan macam mana? Bahagi 5. Sifir 5. Bila kita buat bahagi 5. 5 bahagi 5 dapat 1. 10 bahagi 5 kita dapat 2. Ini dia punya kebarangkalian. Inilah lepas kita faham sampel, kita faham bilangan sampel, barulah kita masuk kepada kebarangkalian. Jelas ke? Boleh faham? Okey, jelas ke semua? Kenapa kamu malu-malu Jelas. ni? Okey. Malu-malu ni janganlah malu-malu. Kita bila kita belajar ni kita cuba orang kata meletakkan malu pada tempat yang betul. Jangan bersuara, cikgu bagi dah tutup kamera. Bersuara je lah. Maksudnya bila cikgu dah lainlah kau buka kamera kau malu. Okey, cikgu terimalah itu. Maksudnya lagi bagus buka kamera bersuara. Itu lagi bagus. Ni semua tutup kamera lepas tu semua diam macam mana ni? Tak boleh lah macam tu. Okey, jadi bersuara lah. Bersuara. Bersuara untuk cikgu mudahkan penjelasan cikgu. Kalau cikgu tengok, tak faham lagi. Tak faham, cikgu terangkan lagi. Tak faham lagi. Tak faham, cikgu terangkan lagi. Tapi bila cikgu tak dapat jawapan, kamu faham ke, tak faham ke, macam mana cikgu nak proceed?
Cikgu pula yang kena tanya diri cikgu, kena proceed ke kena ulang lagi ni? Jadi sebagai guru, cikgu amat-amat perlukanlah benda tu. Okey. Jadi habis Cikgu. dekat sini. Ya, ada soalan nak tanya? Saya tanya yang soalan guli tadi sini. Yang di siling tadi. Duit Yang siling. di siling. Yang tadi tu. Ni. Ya. Tak, yang ada Okey. satu lagi. Yang satu lagi. Ha? Yang ada yang bermula cikgu tunjuk tu. Yang ni ke? Yang ni. Yang ni tak apa. Yang ni cikgu hold dulu. Yang ni tak masuk ESA pun. Ini tak masuk ESA pun. Cikgu tak apalah, cikgu hold dulu ni sebab yang tu cikgu berlangkah tu tak masuk ESA pun. Itu just penjelasan je. Tak apa, kita pergi kepada sampel dulu ni. Yang ni boleh faham tak, Wafi? Boleh. Okey, sekarang cikgu daripada sampel yang kamu keluar ni kan, cikgu akan minta pula ke barang kalian. Cikgu akan minta pula ke barang kalian. Okey, sekarang cikgu daripada sebiji dadu ni, cikgu nak kamu keluarkan ke barang kalian, mendapatkan nombor 5. Okey, berapa kebarang kalian dia untuk cikgu dapatkan nombor 5? Cuba buat. Berapa kebarang kalian untuk mendapatkan nombor 5? PA. Cikgu bagi nama dia peristiwa A. Okey, 5/6. Okey, cikgu dah dapat dah. Okey, lagi. Ya, Portia, betul. Ya, Fik, betul. Lagi 1 minit lagi. Kai, dapat tak Kai? Tengah WhatsApp je. Okey, baik. Okey, habis dah masa yang diberikan. Okey, jadi kebarang kalian untuk kita dapatkan nombor 5. Jadi ada berapa nombor 5 dekat sini? Ada 1 je. Jadi bila ada 1 je, kita letak 1. Per dengan berapa? Per dengan berapa ni kamu kena tengok NS dia. NS dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu yang penting NS tu. Jadi jawapan dia adalah 1/6. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu nak pula kamu buat kebarang kalian mendapatkan gambar. Okey, daripada soalan A ni, duit siling ni, kira kebarang kalian mendapatkan gambar daripada duit siling ni. Okey, cuba kira berapa kebarang kalian untuk kita dapatkan dia punya gambar. Ya, betul. Bagus. Itulah yang cikgu nak. Okey, buat, hantar kat cikgu
Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, berapa kebarangkalian nak dapatkan gambar? Gambar ni dia ada satu bahagian je. Jadi kita letak 1. Per dengan jumlah sampel. Ada berapa jumlah sampel dekat sini? Jumlah sampel dekat sini yang 2. pertama dia punya gambar 1, kedua dia punya nombor ada 2. Jadi kita letak 1/2. Inilah yang dimasukkan dengan kebarangkalian. Inilah dia yang kita masukkan dengan kebarangkalian. Okey, kita pergi pula kepada anugerah ni. Kita pergi pula kepada anugerah ni. Okey, daripada sampel anugerah ni, cikgu nak kamu cari berapa kebarangkalian untuk dapatkan huruf A. Cuba buat. Kebarangkalian mendapatkan huruf A. Okey, kira PA dia berapa? Ya, pandai. Siapa yang dah dapat ni? Ini siapa yang hantar kat cikgu ni? Ni betul lah ni jawapannya. Maksudnya kamu dah boleh faham lah. Apa tu kebarangkalian? Basic untuk kebarangkalian ni, siapa yang dah hantar kat cikgu ni? Yang cikgu cakap tak ada masalah, ya pandai tu maksudnya dia dah boleh faham dah cara nak kira kebarangkalian tu. Okey. Jadi cuba buat hantar kat cikgu. Diorani okey ke setakat ni Diorani? Okey, cikgu. Okey, baik. Bagus. Lepas ni kita proceed lagi. Kita cikgu nak cari kebarangkalian je. Lepas cikgu dah ajar kamu dapatkan sampel, cikgu dah ajar kamu dapatkan jumlah sampel, lepas tu cikgu ajar kamu cara mendapatkan dia punya kebarangkalian. Ya, betul. Jadi sekarang bagus Hafif. Okey, jadi sekarang ada berapa huruf A dekat sini? Kita kira 1, 2. Jadi kita letak 2. Per dengan apa? NS, bilangan sampel tu. Jadi NS ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NS kita 8. Maksudnya kita letak 2/8. Jadi kita boleh kecilkan dengan sifar 2. 2/2, 8/2. Jadi kita dapat 2/2 dapat 1. 8/2 kita dapat 4. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan huruf A dalam situasi di soalan B adalah 1/4. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan C. Kita pergi pula kepada soalan C. Cikgu nak kamu kira kebarangkalian mendapatkan nombor genap. Okey, sekarang cuba kira macam mana kita nak dapatkan berapakah kebarangkalian untuk dapatkan nombor genap daripada situasi DC. Okey, cuba buat. Zakir, dapat ke Zakir? Dapat.
Okey, pandai Portia. Itulah. Siapa yang dapat ni maksudnya benda boleh faham dah. Ya, betul. Okey, jadi cikgu akan buat soalan di hadapan. Barangkalian nak dapat nombor genap, mula-mula kamu kira dulu berapa nombor genap. 6, 8, 10. Ada 3 nombor genap. Jadi kamu letak 3. Per dengan jumlah sampel, bilangan sampel. Ada berapa jumlah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah 6. Jadi kita letak 6 dekat sini. Jadi boleh kecilkan guna sifir 3. Jadi dekat sini kebarangkalian untuk mendapatkan nombor genap dalam soalan C adalah 1/2. Cikgu harap jelas dekat situ. Okey. Jadi semua boleh faham ke ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh. Okey. Jadi masing-masing cikgu dekat depan ni cikgu nak buat rumusan. Kita belajar 3 benda sahaja. Okey, 4 benda kita belajar. Ni adalah rumusan tau. Kamu boleh check balik. Rumusan. Rumusan bagi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah kita belajar keadaan. Keadaan apa? Yang pertama pasti berlaku. Pasti berlaku. Yang kedua mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Okey. Dan yang ketiga adalah mustahil berlaku. Ini adalah keadaan daripada habis kelas kita ni kamu dah boleh faham 3 benda ni. Pasti berlaku tu maksudnya possibility untuk berlaku benda tu adalah 100%. Okey. Maksudnya P possibility untuk berlaku tu adalah 100%. Okey, mungkin berlaku. Possibility tu untuk berlaku benda tu adalah bawah daripada 100%. Dia kurang daripada 100%. Tapi tetap ada nilai. Dia tetap ada nilai. Contoh, apa contoh dia ni? Kebarangkalian nak dapatkan nombor genap. Kat sini adalah situasi mungkin berlaku. Kenapa? Kenapa? Sebab bila dia pilih secara random, boleh dia dapat nombor 5, boleh dia dapat nombor 7, boleh dia dapat nombor 9. Tapi ada lagi tak? Boleh ke dapat nombor genap? Boleh, mungkin berlaku. Jadi bila mungkin berlaku, kita ada nilai kebarangkalian. Jadi bila cikgu cakap mungkin berlaku, ada nilai kebarangkalian. Yang nilai yang kita nak belajar tu. Kebarangkalian. Okey. Kalau cikgu cakap mustahil berlaku, PA dia adalah sama dengan kosong. Tak ada benda tu. Sebagai contoh, kita tengok kepada ni, traffic light, lampu merah kita. Okey, kita nak lampu ungu. Kita nak lampu biru. Lampu biru tak ada dalam sampel. Bila tak ada dalam sampel, jadi kita letak kosong. Sebab apa? Sebab dia mustahil berlaku. Maksudnya dia memang tak akan berlaku benda tu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey. PA dia sama dengan kosong. Yang kedua, pada hari ini kita belajar tentang mendapatkan sampel. Sampel tu apa? Sampel adalah jumlah
orang cakap kesudahan. Jumlah kesudahan. Jadi kamu kena faham dalam sampel ni macam mana cikgu terang tadi. Dalam biji dadu ada 6 permukaan. Maksudnya permukaan dia ada 6. Jadi jumlah kesudahan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kamu kena senaraikan ke semua kesudahan yang ada. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Okey, baik. Okey, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bilangan sampel NS. NS ni apa kita belajar ni? Jadi bilangan kesudahan. Ini adalah kita punya bilangan sampel. Berapa bilangan kesudahan yang ada dalam traffic light? Jadi dekat sini traffic light ada merah, kuning, hijau. Ada 3 dekat situ. Kalau cikgu cakap jumlah sampel untuk traffic light adalah ada 3. Sebab apa? Sebab kita kira dia punya warna. Okey, yang keempat kita belajar cara mendapatkan kebarangkalian. Mendapatkan kebarangkalian. Contoh, kebarangkalian nak dapat ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah. Cikgu tanya kamu semua berapakah kebarangkalian untuk dapat yang warna merah? Dapat berapa? Sebut je, tak payah kira. Dapat berapa? Dapat berapa kebarangkalian nak dapat warna merah ni? Kai, dapat berapa Kai kalau nak dapat warna merah ni? Afif, kebarangkalian nak dapat warna merah berapa Afif? 1/4. Ya, 1/4. Itu saja kita belajar ni. Okey, jadi cikgu harap jelas lah. Cikgu harap jelas, cikgu minta maaf. Tadi cikgu teremo sikit. Sebab semua diam. Yalah, semua diam, semua tutup kamera. Cikgu macam cakap seorang-seorang. Cikgu teremo sikit, cikgu minta maaf. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk hari ini. Selamat petang. Selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih, cikgu. Bye cikgu, thank you. Okay.